Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa menit, beberapa jam selepas Muhyiddin Yassin dipanggil menghadap ke SPRM berkaitan dengan satu siasatan berkaitan rasuah dan jana wibawa, hari ini tiba-tiba Parti Bersatu mengisytiharkan perang pula. Perang kepada siapa? Kepada SPRM apabila mereka mencabar pembekuan akaun Bersatu di mahkamah. Wah, Parti Bersatu kini dah bertindak mencabar pembekuan akaun mereka di mahkamah. Inilah dia. Bersatu kini beralih kepada mahkamah untuk mencabar keputusan SPRM membekukan dua akaun bank parti politik itu. Peguam parti itu dari Chetan Jethwani and Company memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui e-filing malam tadi. Melalui tindakan undang-undang itu, Bersatu mencabar keputusan SPRM untuk membekukan dua akaunnya. Satu di CIMB Islamic Bank Berhad dan satu lagi di M-Bank Malaysia Berhad. Pada 1 Februari, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dilaporkan mengesahkan bahawa akaun Bersatu dibekukan sebagai sebahagian daripada siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Jadi dengan ini, apabila Muhyiddin Yassin dipanggil Bersatu hari ini, Bersatu mengisytiharkan perang dengan SPRM melalui tindakan membawa isu pembekuan akaun mereka ke mahkamah dengan mencabar tindakan tersebut. Melalui tindakan itu, mereka dilaporkan mahu memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Susulan daripada itu, SPRM juga hari ini telah tampil memberikan satu keputusan mengejut, iaitu berkaitan kes jana wibawa. SPRM melalui Tan Sri Azam Baki mengatakan reman Bendahari Agung Bersatu dibuat ikut undang-undang. Ini semua timbul gara-gara ada beberapa orang pemimpin daripada Parti Bersatu yang tak puas hati dengan cara penahanan reman Bendahari Agung Bersatu. Penahanan reman ke atas Bendahari Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Saleh Bajuri, dibuat mengikut undang-undang sedia ada. Menurut Ketua SPRM, Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, penahanan itu dibuat berdasarkan peraturan ditetapkan dan kehendak siasatan ketika itu. Kita sebagai agensi penguatkuasa mengikut peraturan-peraturan undang-undang yang ada, jadi saya serahkan kepada pegawai penyiasat saya, kata mereka. Kata Azam lagi, mereka memikirkan ada keperluan untuk menjalankan tangkapan dan reman, maka itu adalah keperluan dan kehendak siasatan ketika itu juga. Jadi ini adalah satu kuasa budi bicara yang akan digunakan oleh SPRM daripada semasa ke semasa mengikut kepada kesesuaian kes berkenaan, kata beliau. Azam Baki berkata demikian ketika ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SPRM dengan Universiti Teknologi MARA UiTM, Institute Accountant Malaysia MIA di sini hari ini. Sebelum ini, Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin mempertikaikan penahanan Saleh oleh SPRM memandangkan parti itu memberikan kerjasama penuh kepada agensi itu sejak Januari lalu. Hamzah dilaporkan berkata tiada sebab munasabah kepada SPRM untuk menahan dan memohon penahanan reman terhadap Saleh atas alasan siasatan. Saleh ditahan reman selama 2 hari bermula Khamis lalu hingga semalam selepas diminta hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada Rabu untuk memberikan keterangan penjelasan berkenaan pembayaran yang dibuat oleh Bersatu kepada pembekal dan vendor parti. Berdasarkan rekod, ini penahanan kedua membabitkan pemimpin parti itu selepas bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad yang masing-masing dituduh kes rasuah di mahkamah berkaitan projek jana wibawa. Itulah dia saudara-saudara sekalian, tindakan yang mengejutkan kita apabila Bersatu cuba mencabar pembekuan akaun bank mereka di mahkamah dan juga
SPRM mengesahkan penahanan Bendahari Agung Bersatu adalah mengikut lunas undang-undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan demi kejutan berlaku hari ini. Kita ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim atas ketegasan beliau menangani isu rasuah, isu penyelewengan wang rakyat dan juga isu ketirisan wang rakyat. Hari ini disahkan Muhyiddin Yassin telah pun berada di SPRM untuk soal siasat yang terakhir dan dijangkakan beliau akan didakwa di mahkamah sama ada pada petang ini ataupun esok pagi. Dengan itu, maka ada beberapa hal yang dipersoalkan oleh netizen. Pertama, dengan ini Muhyiddin Yassin dijangka akan menjadi setaraf dengan Zahid Hamidi. Mereka kata kalau selama ini Muhyiddin Yassin, Parti Perikatan Nasional Bersatu dan PAS sering kali mengejek parti UMNO sebagai parti yang kotor, penuh dengan rasuah dan penuh dengan kluster mahkamah. Saat ini, maka dengan itu netizen mengatakan bahawa apa bezanya Perikatan Nasional Bersatu dengan Barisan Nasional dan UMNO, kata mereka. Kerana didapati dalam Parti Bersatu sekarang ini ada dua pemimpin utama, bahkan tiga pemimpin utama. Dua pemimpin utama Bersatu telah pun dihadapkan ke mahkamah berkaitan dengan isu rasuah melibatkan jana wibawa. Antaranya ialah orang kanan Parti Bersatu sendiri, Wan Saiful Wanjan. Mereka menggelarkan beliau kini sebagai ketua darjah untuk kluster Mahkamah Perikatan Nasional. Namun jika dilihat kepada jangkaan bahawa Muhyiddin Yassin akan didakwa pada hari ini atau esok, maka mereka mengatakan apa bezanya Muhyiddin Yassin dengan Zahid Hamidi pada ketika ini. Apa saja yang mereka kata boleh diterima oleh netizen, namun yang tak boleh dinafikan saat ini ialah bahawa Muhyiddin Yassin bakal didakwa dan bakal dibicarakan seperti juga Zahid Hamidi. Kalau anda kata belum lagi ditentukan bersalah atau tidak, itulah yang dialami sendiri oleh Zahid Hamidi. Oleh sebab itulah, apa yang dikata sebelum ini mungkin akan terkena di batang hidung sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan juga, itu yang pertama mereka katakan, apa bezanya Zahid Hamidi dengan Muhyiddin Yassin pada ketika ini. Namun ada juga netizen yang mengatakan bahawa beranikah Muhyiddin Yassin bertanggungjawab dengan kata-kata beliau sebelum ini, iaitu beliau kata Parti Bersatu menetapkan satu set standard untuk kepimpinan Parti Bersatu dan menunjukkan bahawa Bersatu adalah parti yang bersih dan prihatin serta stabil. Muhyiddin Yassin kata kalau ada yang didakwa kan dia letak jawatan dan secara sukarela letak jawatan. Muhyiddin kata itu set standard untuk Bersatu, menunjukkan bahawa Bersatu ini adalah parti yang mementingkan bersih dan mementingkan kebertanggungjawaban. Jadi dengan itu, para netizen mengatakan, menyerang Muhyiddin Yassin melalui media sosial, mengatakan bahawa kalau Muhyiddin Yassin telah menetapkan ataupun mengatakan itu adalah satu set standard yang baik untuk Parti Bersatu, sanggupkah Muhyiddin Yassin bertanggungjawab dengan kata-kata beliau sebelum ini, yaitu apabila dihadapkan ke mahkamah menjadilah satu standard apabila secara sukarela meletakkan jawatan dalam parti supaya Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional akan kelihatan bersih dan tidak terpalit dengan pandangan sudut negatif maupun perspektif negatif daripada netizen, lebih-lebih lagi menjelang PRN yang tidak lama lagi ini. Persoalan itu bermain sehingga ke waktu ini. Sebelum kita teruskan kepada isu dan agenda yang seterusnya, mohon kiranya anda tinggalkan komen anda untuk isu pada kali ini. Mampukah Muhyiddin Yassin mengotakkan janji beliau dan mampukah Muhyiddin Yassin bertanggung jawab atas kata-kata beliau sebelum ini, yang mana dia menetapkan, dia menyokong Wan Saiful Wanjan meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu apabila Muhyiddin kata dengan secara sukarela Wan Saiful Wanjan letak jawatan adalah satu set standard yang baik untuk Parti Bersatu. Jadi kita akan tunggulah nanti, kerana selepas Muhyiddin, kalau betul Muhyiddin Yassin akan didakwa hari ini ataupun besok pagi, maka
kita akan menanti mampukah Muhyiddin Yassin benar-benar melaksanakan apa yang dia cakap sebelum ini berkaitan set standard bersatu. Kita jumpa lagi untuk isu seterusnya.